Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal awliya wasyuhada wassalihin wa ila sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa khususan lil muallif rahimahullahu ta'ala ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقني من المأذونين في العبارات وارزقه من المأذونين في السمع. اللهم يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم يسر ولا تعسر يا رحيم. اللهم يسر ولا تعسر يا رحمن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صاحب الفضيلة tuan imam, ashabul fadilah, tuan-tuan sedang jemaah muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, tetamu-tamu Allah yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala bersua lagi pada malam ini dapat bersama berjamaah, dan kita masih mampu untuk bersama berada di taman-taman syurga sebagaimana yang istilahkan sebagai taman syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما برياضة الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس العلم أو حلف الذكر. Apabila kamu lalu di taman-taman syurga, farta'u, maka singgahlah. Singgah dan ambil manfaat. Lalu dikatakan, apakah yang dimaksudkan dengan taman syurga itu ya Rasulullah? Iaitulah khilafuz zikr, majlis-majlis zikir ataupun majlis-majlis ilmu. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, keberadaan kita pada malam ini di rumah Allah ini, yang juga merupakan satu di antara taman-taman syurga sebelum kita masuk ke dalam syurga yang kekal abadi di akhirat kelak insya-Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Mana-mana orang yang Allah nak kepadanya kebaikan, yufaqihu fid din, Allah berikan kepahaman kepada dia, kepahaman dalam bab agama. Mudah-mudahan tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kekuatan untuk terus bersama di dalam taman-taman syurga, di dalam majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan kepahaman di dalam nak memahami agama itu. Maka itu menunjukkan bahawa Allah nak kita ni jadi orang yang baik. Berikan satu ruang masa, mungkin pada siangnya kita sibuk dengan urusan kehidupan, maka ini di antara senggang masa yang kita berpeluang antara maghrib dan asya untuk kita membicarakan, mempelajari hal ehwal yang ada kaitannya dengan amalan-amalan seharian yang kita lakukan.
Dalam kuliah yang lepas, dalam bulan 9 yang lalu, kita pernah membicarakan berkaitan dengan satu irsyad hukum bilangan 8 yang bertarikh 25 April 2022 yang lepas, di mana dalam irsyad hukum tersebut menyatakan tentang qadar dua marhalah dan juga persempadanan ataupun qaryah mengikut perspektif fix masa. Itu kita bicarakan dalam kuliah yang lepas, di mana dalam keputusan itu ataupun dalam irsyad hukum itu menyatakan bahawa qadar dua marhalah adalah 81 km takribi, dan juga titik mula seseorang itu harus untuknya melaksanakan solat secara qasar adalah selepas 11 km dari tempat bermulanya ia bermusafir. Ini berdasarkan kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Anas bin Malik bermusafir daripada Madinah ke Makkah Al-Mukarramah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Anas bin Malik, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra fil Madinati arba'an wa bi Dzul Hulaifah rak'ataini." Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Aku salat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur ketika berada di Madinah arba'an ay arba'a raka'atin. Salat zuhur 4 rakaat, yakni secara tamam. Wa bi Dzul Hulaifah raka'ataini, dan bila sampai di satu tempat yang namanya Dzul Hulaifah dengan 2 rakaat, yakni salat asar secara qasar, yang sekarang ini dikenal sebagai Bir Ali, merupakan tempat miqat bagi orang-orang yang daripada Madinah nak ke Mekah. Maka tempat miqatnya adalah di Bir Ali sekarang ini, ataupun dulu disebut sebagai Dzul Khulaifah. Maka jarak di antara Madinah ke Dzul Khulaifah adalah 11 km. Maka berdasarkan kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka irsyad hukum bilangan 8 menetapkan ataupun menyatakan sebagai panduan kepada orang Perak, khususnya mula untuk seseorang itu memulakan salatnya secara qasar adalah 11 km termasuk 81. Jadi tuan-tuan, itu yang telah kita bicarakan dalam kuliah kita lepas. Dan insya-Allah untuk malam ni kita menyambung sikit lagi berkaitan dengan syurutul qasri, berkaitan dengan syarat-syarat di dalam kita nak melaksanakan qasar, yang mana ini adalah merupakan satu rukhsah ataupun keringanan, kelonggaran yang diberikan oleh syarak kepada kita. Maka di antara rukhsahnya ialah bagi seseorang yang bermusafir yang menepati syarat-syaratnya harus untuk dia melaksanakan salat secara qasar, ataupun juga boleh dia melaksanakannya dengan kaedah jamak. Maka pada malam ni kita nak membicarakan lagi beberapa syarat. Selain daripada syaratnya ialah ayyakuna safaruhu marhalataini, bahawa adalah safarnya itu marhalataini, 2 marhalah, yang telah kita bicarakan qadar 2 marhalah itu iaitulah 81 km. Dan kita sebut dahulu bahawa dalam bab ini kita perlu untuk berlapang dada menerima perbezaan yang mungkin ada di kalangan kita yang berpegang dengan 96 km baru dia qasar, yang mungkin ada yang berpegang dengan 88.740 sebagaimana yang disebut dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh, ataupun 81 sebagaimana juga disebut dalam kitab Fiqh Manhaji ala Mazhab Syafi'i.
Maka syarat itu telah pun kita bicarakan, iaitulah ayyakuna safaruhu marhalataini, adalah bahawa safarnya itu, musafirnya itu marhalataini, 2 marhalah. Syarat yang kedua, wa ayyakuna mubahan. Syarat yang kedua dalam bab qasar, dalam bab seseorang yang harus untuknya qasar, iaitu memendekkan salat yang rubaiyah, yang dibangsakan kepada 4 rakaat itu, ayyakuna mubahan, bahawa adalah safarnya itu safar yang harus. Safar yang harus seperti ziarah anak beranak, ziarah adik-beradik, pergi ke Nuri, pergi tengok KLIA, pergi tengok bulan, matahari, bintang dan sebagainya. Maka harus untuknya melaksanakan solat secara qasar jika sekiranya safar itu adalah safar yang harus. Apatah lagi jika sekiranya safar itu safar yang wajib, maka juga harus untuknya qasar, seperti pergi menunaikan ibadah haji ataupun umrah untuk menghubungkan silaturahmi, maka harus boleh untuk dia melaksanakan qasar. Adapun jika sekiranya safarnya itu adalah dengan tujuan yang haram, safar dengan tujuan yang haram, contoh nak beramal dengan amalan riba, contoh dia bermusafir kerana nak pergi beli nombor ekor. Kalau dia beli nombor ekor di Ipoh ni, di Pasir Putih, di Taman Al-Kaf, di Tasik, mungkin orang kenal dia. Jadi dia pun bermusafir daripada Ipoh nak ke Pengkalan Hulu, kerana mungkin orang tak kenal dia di sana. Maka sini ke Pengkalan Hulu kadarnya lebih daripada 2 marhalah, lebih kurang 200 km lebih. Maka daripada satu sudut hukum harus untuk dia qasar, kerana lebih daripada 2 marhalah. Tetapi apabila tujuannya, niatnya adalah kerana nak pergi beli nombor ekor, kerana di Pengkalan Hulu ada yang namanya 4D, 4D, ada yang namanya Damacai, ada yang namanya Sport Toto, ada di sana. Dan muka kalau kita tengok orang Siam dengan orang Melayu ni lebih kurang. Nak kata orang Melayu pun tak, nak kata orang Siam pun dah rupa Melayu. Jadi kalau dia pi, mungkin orang tak kenal, mungkin orang kata dia Siam, muka pun nak rupa Siam perut hijau. Jadi dia pun pergi kerana tujuan. Maka daripada sini pukul 11 pagi, bila disampai di Kampung Lawin, masuk waktu Zuhur, maka wajib untuk dia solat Zuhur, tetapi tidak boleh untuknya qasar. Namun jika sekiranya, sebagaimana disebut dalam Misbahud Duja, jika sekiranya dalam perjalanan itu yang tujuan asalnya adalah untuk dia bermaksiat, kemudian dia bertaubat daripada tujuannya nak bermaksiat itu, dia bertaubat sungguh-sungguh, maka jika sekiranya masih ada lagi kadar 2 marhalah, maka harus baginya untuk dia qasar kalau masih ada lagi kadar 2 marhalah. Dan jika dalam perjalanannya itu dia bertaubat, ataupun mungkin pada peringkat awal dia bukan tujuan nak buat maksiat, bukan tujuan nak beli nombor ekor, dia daripada sini nak bah pergi Aman Jaya, tunggulah bah, tiba-tiba tujuannya nak pergi KL untuk mengembara, musafir yang harus. Sampai di Aman Jaya, tunggu bah, rupa-rupanya bah Dili 2-3 jam. Dia pun melengung, melilau, melilau pergi Manjui, pergi Silibin, tengok ada kedai nama ekor. Oh, dia kata ni boleh beli ni. Kebetulan pula malam tadi ada mimpi nombor. Maka berlaku maksiat itu bukan pada peringkat awal. Tengah-tengah perjalanan itu berlaku maksiat. Maka jika berlaku maksiat tengah perjalanan itu, walaupun pada peringkat awal bukan tujuannya nak beli nombor ekor, tapi celah-celah tu dia pergi beli nombor ekor, maka orang seumpama ini juga tidak harus kepadanya untuk mengambil rukhsah ataupun keringanan yang diberikan oleh syarak. Tak harus, tak boleh. Bahkan dia kena salat secara tamam sahaja. Namun dalam perjalanan nak pergi beli nombor ekor tu, dia taubat, tak jadi
Dia kata ni semua benda haram. Maka jika dia bertaubat dan jika sekiranya kadar masih lagi 2 marhalah, maka harus kepadanya untuk dia qasar. Kemudian syarat yang ketiga dalam bab qasar ini ialah wal ilmu bi jawazil qasri. Wal ilmu bi jawazil qasri, dia ada ilmu dengan ataupun tentang ataupun hukum keharusan untuk dia melaksanakan solat secara qasar. Maksudnya dia buat qasar itu dia tahu bahawa dia boleh buat qasar. Bukan semata-mata dia ikut orang. Dia bermusafir, kemudian dalam perjalanan orang sembahyang, dia pun sembahyang. Orang 2 rakaat, dia pun 2 rakaat. Lepas tu dia tak tanya dah. Lepas tu satu hari bila timbul pertanyaan pasal apa orang buat 2 patut 4. Maknanya dia tak tahu bahawasanya orang yang bermusafir ini apabila menepati syaratnya jawazul qasri, harus untuk dia qasar. Jika dia melakukan salat qasar dalam keadaan dia jahil tentang hukum qasar ini, maka salatnya adalah tidak sah. Sebab kata Ibn Ruslan dalam matan Zubat, dia kata wa amilun bi ilmi wa amilun bi ghairi ilmin yu'malan a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa amilun bi ghairi ilmin yu'malan a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, beramal ilmu tak ada, ikut orang. A'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalannya itu mardudah, ditolak. La tuqbalu, tak diterima, rugi. Sebab itu asas dalam kita nak melaksanakan apa pun amalan, mestilah berpaksikan kepada ilmu. Wa alimun bi ilmihi lam yu'malan mu'azzabun min qabli 'ubadul wasan. Adapun sebaliknya, kata Syekh Ibn Ruslan, wa alimun bi ilmihi lam yu'malan, dan orang yang alim pula, tadi orang jahil, dia beramal tanpa ilmu, amalannya ditolak. Adapun orang yang alim, wa alimun bi ilmihi lam yu'malan, orang yang alim, orang yang reti, bi ilmihi, dengan ilmunya, lam yu'malan, tak beramal pula. Ni terbalik pula. Tadi jahil nak beramal, amal tak terima. Ni orang alim tapi tak beramal. Wa alimun bi ilmihi lam yu'malan mu'azzabun min qabli 'ubadul wasan. Dia diazab lebih awal daripada penyembah berhala. Namun catatannya ialah amalan-amalan yang bagaimana yang dikatakan sebagai orang alim yang tidak beramal dan dia diazab lebih awal daripada penyembah berhala, yakni amalan-amalan yang fardu, amalan-amalan yang wajib. Dia tahu bahawa puasa Ramadan itu wajib, dalam keadaan dia tidak ada sebarang keuzuran, dia tak puasa. Dia tahu bahawanya salat 5 waktu itu wajib, tak ada sebarang keuzuran, tak gila, tak mengeluh, tak tidur, tak lupa, dia tak salat dalam keadaan sengaja. Itu dipanggil orang yang alim yang tak beramal dengan ilmunya. Adapun kalau dia tak beramal dengan amalan solat duha, itu tak masuk dalam bab ini. Dia alim, reti, kata solat duha tu sunat, tapi tak pernah mayang sunat duha. Dia cuma mengajak orang. Ajak orang solat duha banyak ni, cara lagu ni. Solat tasbih begini, cara dia, berapa ratus tasbih, tapi dia sendiri pun tak buat. Itu tak masuk dalam bab wa alimun bi ilmihi lam yu'malan mu'azzabun min qablihi 'ubadul wasan. Tak masuk dalam bab itu. Yang ni dalam bab ancaman itu. Jadi tuan-tuan, apapun dalam amalan yang kita lakukan, bab kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma ma'an wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Siapa-siapa yang nak dunia dia kena ada ilmu, dan siapa-siapa yang nak akhirat juga dia kena ada ilmu. Wa man aradahuma ma'an, kalau dia nak dua-dua, akhirat pun dia nak, dunia pun dia nak, fa'alaihi bil ilmi, pun kena ada ilmu. Syarat yang keempat, syarat yang keempat dalam bab nak qasar ini ialah wa niyatul qasri 'inda al-ihram.
Wa niyatul qasri 'inda al-ihram, hendaklah dia berniat qasar. Bila 'inda al-ihrami, ketika takbiratul ihram. Orang-orang yang nak qasar, syarat dia mestilah berniat qasar itu 'inda al-ihrami, ketika dia takbiratul ihram. Mesti. Tak boleh niat qasar itu tengah rukuk baru niat, tengah sujud baru niat nak buat qasar. Mestilah niat qasran ataupun rak'ataini itu berlaku 'indal ihrami, ketika takbiratul ihram. Contoh usalli fardhu zuhri qasran, sahaja ke sembahyang fardhu zuhur qasar, ataupun usalli fardhu zuhri rak'ataini, sahaja ke sembahyang fardhu zuhur 2 rakaat. 2 rakaat tu qasarlah, mana pendek, ataupun qasran, secara qasar. Kalau dia niat usalli fardhu zuhri lillahi ta'ala, sahaja ke sembahyang fardhu zuhur kerana Allah Ta'ala, maka bila sebut zuhur 4 rakaat, tidak ada qasar, sama ada dengan niat qasran ataupun dengan niat rak'ataini, maka tidak sah solat tersebut. Sebab meletakkan syarat ialah wa niyatul qasri 'inda al-ihram, hendaklah dia berniat qasar ketika takbiratul ihram. Dia berbeza dengan kita jamak. Berbeza kalau kita nak jamak, umpamanya jamak takdim, kita boleh berniat jamak takdim itu sama ada ketika takbiratul ihram, ataupun ketika tengah baca Fatihah, ataupun ketika tengah rukuk, tengah duduk antara 2 sujud, tengah sujud, ataupun tengah duduk tasyahud akhir, selagi belum salam. Boleh niat dalam hati, aku nak himpun asar dalam waktu zuhur. Itu jamak takdim. Satu lagi namanya jamak takhir. Satu lagi namanya jamak ta'dan. Satu lagi namanya jamak ta'yah. Hak belakang ni dua-dua tak boleh. Jamak ta'dan tak boleh, jamak ta'payah pun tak boleh. Yang bolehnya jamak takdim dan jamak takhir. Pasal apa tak sembahyang? Ta'dan. Itu jamak ta'dan nama dia. Sibuk dengan kerja. Baik, jadi kalau dalam bab jamak, kita boleh berniat bermula daripada takbiratul ihram sebelum salam. Adapun dalam bab qasar, mestilah niatul qasri 'inda al-ihram, niat qasar itu ketika takbiratul ihram. Baik. Dan syarat yang kelima, wa an takuna as-salatu ruba'iyatan. Syarat yang kelima dan adalah bahawa sembahyang yang kita nak qasar itu adalah ruba'iyah, salat yang dibahasakan kepada 4 rakaat itu sahaja. Zuhur, Asar dan Isya. Adapun subuh tak boleh qasar, dan juga maghrib tak boleh qasar. Maghrib dia cuma boleh jamak sama ada takdim ataupun takhir. Adapun subuh dia seorang-seorang. Qasar pun tak boleh, jamak pun tak boleh. Itu subuh. Dia qasar pun tak boleh, jamak pun tak boleh. Jadi yang boleh diqasarkan, yang boleh diringkaskan, yang boleh dikurangkan daripada 4 jadi 2 ialah an takuna as-salatu ruba'iyah, adalah salat itu yang dibahasakan kepada 4 rakaat. Dan syarat yang keenam, wa dawamus safar ila tamamiha, berkekalanlah bermusafir itu sampailah di tempat yang dia pergi itu, berkekalan dia safar. Dia bermusafir itu berkekalan sampailah tempat yang dia nak tuju itu, maka boleh ketika dia dalam musafir untuk dia melaksanakan salat secara qasar. Yang ni apabila dia sampai di tempatnya, sebagaimana kita sebut dulu dalam kuliah yang lepas, yang jika seseorang itu bila pulang daripada tempat, daripada dia bermusafir kemudian masuk dalam 11 km, maka ketika itu dia hendaklah solat secara tamam, dia tidak lagi boleh secara qasar. Bila dia dah masuk dalam lingkungan 11 km. Itu telah kita bicarakan dalam kuliah yang lepas. Dan syarat yang ketujuh, wa alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min salatihi. Wa alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min salatihi, bahawa tidak boleh
orang yang qasar ini mengikut bimutimmin dengan orang yang salat tamam. Fi juz'in min salatihi, pada satu juzuk daripada salatnya, salat imam. Ini yang berlaku tuan-tuan di kebanyakan di RNR. Kalau kita tengok kenapa mereka sembahyang selerak, sana seorang, sini seorang, ujung seorang, tepi tangga seorang, tempat ambil wuduk seorang. Kenapa tidak dihimpunkan sekali, dilakukan secara berjamaah? Rupa-rupanya apabila di RNR itu, yang kita kata di antara orang-orang yang harus untuk mereka melaksanakan solat secara qasar, namun boleh jadi ada di antara mereka yang dia buat secara tamam. Boleh jadi walaupun dia orang yang harus kepadanya untuk qasar, tapi dia tak buat qasar, dia buat tamam juga. Maka bila dia buat tamam, orang lain yang nak buat qasar tidak boleh mengikut orang yang tamam. Itu syarat dia. Wa alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min salatihi. Tak boleh orang yang tamam, tak boleh mengikut dengan orang yang tamam. Alla yaqtadiya bimutimmin. Tak boleh orang yang qasar ini mengikut dengan orang yang tamam. Adapun sebaliknya boleh. Nah, sebaliknya orang yang qasar menjadi imam, yang mengikut itu adalah orang yang tamam, itu boleh, itu harus. Adapun jika imam itu adalah tamam, orang yang nak ikut itu pula dia nak ambil rosah, dia nak buat qasar, tiba-tiba imam tu imam tamam, yang ni dia tak boleh ikut. Tak boleh ikut itu fi juz'in min salatihi, pada satu juzuk daripada salat imam. Walaupun pada satu juzuk daripada salat imam pun tak boleh ikut. Contoh, kita bermusafir daripada sini nak ke KL, jalan lama. Jalan lama, kita tak masuk highway jam, kita masuk jalan lama. Daripada sini pukul 12 tengah hari sampai Masjid An-Nur Kampa, Masjid An-Nur Kampa. Kita pun berhentilah masuk Zuhur, kita berhenti itu nak sembahyang Zuhur. Bila kita nak solat Zuhur di situ, yang menjadi imam adalah imam situ. Imam di situ, imam nantikan masjid itu, maka pastilah imam itu melaksanakan solat secara tamam, confirm dia tamam. Dia tak boleh qasar. Kerana kalau kita tengok lebih jauh, qasar ini hanya boleh berlaku apabila adanya musafir sahaja. Adanya musafir baru boleh qasar. Selagi mana tidak ada musafir, tidak boleh qasar. Itu syarat paling utama. Lepas tu Allah sebut dalam surah An-Nisa 101, wa iza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salah. Dan apabila kamu bermusafir, wa iza darabtum ay wa iza safartum, bila kamu bermusafir, itu syarat paling utama. Mesti kena musafir, tak boleh kalau dia bukan bermusafir. Maka kalau imam di Masjid An-Nur Kampa, imam situ, imam nantikan itu, duduk pun dekat batu perangkai pun, kan jauh mana pun, ataupun duduk kat padang tembok celah tu ya, jadi imam situ, maka confirm dia akan solat secara tamam. Kita nak pergi KL harus qasar. Apatah lagi tuan-tuan, kalau sekiranya musafir kita itu melebihi 3 marhalah. Kalau 2 marhalah tu harus 2 marhalah syab, 81, 82, 83, takat tu ya kita punya musafir harus qasar. Namun jika musafir kita itu lebih 3 marhalah, sini KL berapa marhalah? Lebih. Sini KL lebih kurang dalam 190 km ataupun 200 km, mau 4 marhalah ataupun 5 marhalah, maka afdal kita mengambil rukhsah. Kalau lebih 3 marhalah afdal, bukan harus, afdal. Baik, jadi bila kita berhenti Masjid An-Nur Kampar, kita nak solat, boleh tak kita ikut imam yang confirm tamam? Memang tak boleh. Sebab confirm dia tamam. Walaupun kita hold, kita tunggu biar dia 2 rakaat dulu. Dia 1 rakaat, kita relax lagi, melengung lagi. Dia rakaat yang kedua, kita relax lagi. Dia duduk tasyahud awal, okey lagi. Dia naik rakaat yang ketiga, kita pun usalli fardhu zuhri qasran ma'muman lillahi ta'ala.
Sebab apa? Sebab nanti bila dia masuk rakaat yang keempat, kita dah 2 rakaat. Dia salam, kita salam. Pun tak boleh. Itu yang dikatakan fi juz'in min salatihi, pada satu juzuk daripada salatnya, yakni salat imam yang tamam itu. Ataupun kita tunggu sampailah imam duduk tasyahud akhir, baru kita niat usalli fardhu zuhri qasran ma'muman, pun tak boleh. Kerana imam itu adalah imam yang tamam fi juz'in min salatihi, walaupun pada satu juzuk daripada salatnya, tak boleh mengikut. Adapun jika sekiranya kita bersama dengan orang yang harus baginya qasar, kita naik highway, berhenti dekat tapah, orang yang menjadi imam itu juga orang yang bermusafir macam kita juga. Kita naik satu bas, dia satu bas dengan kita, bas tu pergi KL, turun daripada bas itu terus pergi surau, terus dia jadi imam. Jenis gila jadi imam nama dia. Lepas tu biar orang tolak dululah, dia terus nak jadi imam dalam keadaan dia tak habaq kata dia nak qasar ataupun tamam. Kita ni jenis jemaah, dia ni sembahyang qasar ke tamam ke, qasar ke tamam, sebab dia tak kabur. Melainkan dia tulis kat baju dia, aku solat tamam. Itu tak apalah, jelas. Jadi bila dia tidak memaklumkan adakah dia tamam ataupun qasar, boleh tak kita ikut dia? Itu yang selera tu, sana seorang sini seorang, sebab tak tahu imam ni dia tamam ke qasar. Sebab tu berlaku apa orang panggil tabak kan, sana seorang sini orang. Sebab kita yang nak solat ni tak nak ikut orang, kita tak tahu dia tu tamam ataupun qasar. Namun disebut di sebahagian kitab, antaranya dalam kitab Qaulul Tam, menyatakan bahawa kalaulah orang yang kita nak ikut itu orang yang harus baginya qasar, tapi kita tak tahu sama ada di tamam ataupun qasar, maka boleh kita berniat secara bertaklid. Niat secara bertaklid, in kana qasran fa qasran, kalau imam qasar aku qasar. Walaupun begitu ada dua qaul, ada dua pendapat dalam bab ini. Mengikut qaul yang asah menyatakan sah kedua itu, dan mengikut pendapat yang satu lagi adalah tidak boleh kita niat secara bertaklid. Itu pendapat yang kedua. Maksudnya kalau kita ikut imam, yang imam ini imam yang harus qasar, tapi kita tak tahu adakah dia qasar ataupun tamam, lalu kita niat secara bertaklid. Aku semayang saja, aku semayang fardhu zuhur, kalau imam qasar aku qasar, Allahu Akbar. Tiba-tiba sampai rakaat yang kedua, imam naik rakaat yang ketiga, maka wajib makmum ini ikut sampai habis. Kalau sekiranya sampai rakaat yang kedua tiba-tiba imam bagi salam, maka kita pun bagi salam. Maknanya imam itu buat secara qasar. Baik, asal fadilah tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu wa taala, itulah 7 syarat yang sempat kita bicarakan pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan melaksanakan satu amalan yang merupakan hadiyatun min Allah, satu hadiah, satu anugerah, satu pemberian daripada Allah Taala kepada kita, yang mana kita boleh harus mengambil rukhsah ataupun keringanan yang diberikan oleh syarak kepada kita, yang antaranya adalah melaksanakan salat secara qasar, ataupun juga boleh kita gabungkan dengan jamak, sama ada taqdim ataupun takhir. Adapun dalam bab jamak, itu bab yang lain, kita tak bicarakan pada malam ini. Kita hanya membicarakan dalam bab qasar, menyambung apa yang telah kita sebut dalam bulan lepas berkaitan dengan irsyad hukum bilangan 8 yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan sambung kuliah kita pada siri yang akan datang pada bulan 11 insya-Allah, kalau tidak ada baral. Kita akan menyambung perbicaraan kita berkaitan dengan salatul jamaah insya-Allah. Jadi sekadar itu, mohon ampun maaf salah silap terkasar bahasa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.